Sahih di Berita RPM, sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Selasa 5 Julai 2022. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana memilih kami malam ini. Kita ikuti paparan utama. Bantuan awal berjumlah RM4,000 dan pembaikan rumah kepada keluarga terjejas banjir di Baling. Semangat keluarga dunia perlu jadi amalan komuniti antarabangsa hadapi cabaran global. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Semoga penduduk terjejas banjir dan fenomena kepala air di Baling Kedah tabah menghadapi dugaan. Doa dan simpati kami keluarga Malaysia sentiasa bersama anda. Banjir petang semalam yang disifatkan terburuk oleh penduduk mengorbankan 3 sekeluarga termasuk wanita hamil dan ibu mertuanya. Jasad Nurul Anis Mat Hassan 23 tahun dan Salmah Mat Akib 53 tahun ditemukan dalam keadaan berpelukan kira-kira 100 meter dari lokasi rumah mereka runtuh di Kampung Iboy. Turut maut anak Salmah Muhammad Khairul Ikhwan Nur Azman 14 tahun. Banjir menjejaskan 12 buah kampung melibatkan 627 penduduk. 9 rumah dihanyutkan arus deras dan 5 lagi rosak teruk. Kerajaan negeri menyediakan penempatan sementara kepada penduduk yang hilang kediaman. Sementara itu, Perdana Menteri menzahirkan rasa sedih dan sangat simpati dengan nasib yang menimpa mereka. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi catatan di Facebook beliau telah mewakilkan setiausaha politiknya Datuk Muhammad Anwar Muhammad Yunus meninjau dan memastikan bantuan disalur segera kepada mangsa. Selain itu, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan pihak berkuasa berkaitan turut diarah membantu penduduk terjejas. Perdana Menteri yang kini berada di Turki atas urusan rasmi negara juga menzahirkan takziah kepada mangsa dan semoga tabah menghadapi dugaan. Banjir terburuk dalam sejarah kawasan itu dan berlaku dalam tempoh yang amat singkat. Jelas penduduk, hujan tanpa henti selama 3 jam menyebabkan air Sungai Lata Celak melimpah terlalu cepat. Ya, kalau ikut dari saya duduk pun dah 58 tahun. Jadi sebelum ni pun ada banjir, taklah setara ni. Tapi kali ni amat dahsyatlah. Banjir tu menimpa atas kampung. Mari pukul 7.30 habis rakyat main terkejut dah. Lepas kata Musang King tu habis lingkup rakyat kampung. Kami beras kambing kami ternak habis hanyut habis. Anak korban tu ni habis tak tahu. Ayam main terkejut. Buka Pak Cik keluar selesai geng Jepang akak keluar ke tingkap. Tak buka pintu. Dah tak boleh ayam kuat depa keluar tarik keluar tu seleleh kita pun sebelah main maghrib jadi kalau lah.
Susulan tragedi banjir di Baling itu, bantuan awal sebanyak RM4,000 disalur kepada 112 ketua isi rumah KIR yang terjejas. Perdana Menteri dalam satu kenyataan memaklumkan telah mengarahkan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali untuk menyelaras bantuan segera kepada semua penduduk terjejas. Bantuan itu meliputi bantuan wang ehsan BWI sebanyak RM1,000, bantuan barang keperluan asas RM2,500, bantuan barangan elektrik RM500 dan pembaikan rumah. Nilai keseluruhan bantuan itu melibatkan peruntukan RM500,000. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri lagi, Setiausaha Politiknya Datuk Muhammad Anwar bersama Unit Penyelarasan dan Agensi Pengurusan Bencana Negara telah menyampaikan BWI kepada semua KIR hari ini. Ia termasuklah kepada 3 waris mangsa yang meninggal dunia dalam kejadian sebanyak RM10,000 seorang. Perdana Menteri turut memaklumkan bantuan lain akan diberikan dengan segera, termasuklah kerja-kerja pembersihan kawasan dan projek tempatan yang kritikal. Penduduk terjejas banjir di Baling kini ditempatkan di 3 pusat penempatan sementara. Untuk perkembangan semasa dari lokasi, kita bersama Rashid Jali. Rashid, teruskan dengan perkongsian. Terima kasih Fatil dan Hazel di Angkasapuri. Tentunya sumbangan dan bantuan tersebut sedikit sebanyak dapat meringankan beban yang ditanggung oleh penduduk yang terjejas banjir. Untuk mengulas lanjut mengenai sumbangan yang diterima, saya kini bersama dengan pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Baling yang berbahagia, Puan Sharifah Nurliza Raja Ishak. Baiklah Puan, boleh tak mempericikan sedikit mengenai bantuan yang telah diserahkan? Baik, untuk sumbangan ataupun bantuan yang kita terima di PPS ini daripada Kerajaan Persekutuan, seramai 112 keluarga telah pun kita agihkan. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang menyalurkan bantuan itu, dan alhamdulillah kita telah selesai agihkan pada hari ini juga di 2 buah pusat pemindahan, iaitu di SMK Jerai dan juga Surah An-Nur Taman Mesra. Dan bantuan ini sedikit sebanyak telah meringankan beban mereka yang mereka tanggunglah selama 2 hari mereka berada di PPS ini akibat bencana banjir yang berlaku ni. Baiklah, selain pada bantuan tersebut, sumbangan apa lagi yang diterima JKM di sini? Okay, baik, kita juga amat berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Besar Kedah yang turut hadir ke sini dan menyampaikan sumbangan-sumbangan yang pelbagai lah. Ada yang NGO, ada yang agensi kerajaan, makanan yang tidak putus-putus di sini, dan insya-Allah dan alhamdulillah semua yang berada di PPS ini kita lihat selesa lah dengan fasiliti yang kita sediakan di PPS. Setakat ini terdapat 3 buah pusat pemindahan sementara banjir, dan setakat ini berapa ramai yang ditempatkan di sini setakat ini? Okay, 3 pusat pemindahan banjir kita ni iaitu di SMK Jerai, Sekolah Yayasan Khairia, Surau An-Nur Taman Mesra. Seramai 1,455 orang yang terlibat di 3 pusat pemindahan inilah. Baik Puan, kalau kita lihat pihak NGO juga turut sama menyumbang. Jadi apa yang boleh Puan katakan sikitlah? Alhamdulillah NGO tidak putus-putus daripada hari pertama dan hari kedua ini, sehingga saat ini pun ada NGO yang sentiasa hadir untuk menyampaikan sumbangan, dan kita akan agihkan bersama dengan pejabat daerah, iaitu bersama dengan pengurusi Jawatankuasa Bencana Daerah lah, di pejabat daerah untuk masa-masa yang akan terlibat nanti yang akan menerima sumbangan tersebut. Okay, baiklah, itu saja daripada saya bersama dengan pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Baling, Puan Sharifah Nurliza Said Ishak. Untuk itu kembali duduk bersama Fatil dan Hazel di Angkasapuri. Silakan. Terima kasih untuk perkongsian itu, Rashid Jali. Ya. Komuniti antarabangsa perlu bekerjasama dan bersedia berdepan ketidaktentuan ekonomi dan politik dunia pasca pandemik COVID-19. Menurut Perdana Menteri, usaha itu penting ke arah masa depan dunia yang lebih aman, progresif, inklusif dan makmur. Penularan pandemik COVID-19 telah mengajar bahawa cabaran global yang berlaku ketika ini tidak boleh diatasi bersendirian.
Justru komuniti antarabangsa disaran bekerjasama dengan mengamalkan semangat keluarga dunia bagi mencapai jalan penyelesaian yang lebih baik dalam sebarang konflik. Cabaran yang dihadapi hari ini sebenarnya bukanlah baru. Malah dalam keasyikan mengejar pertumbuhan ekonomi, kita kadangkala terleka untuk memberikan perhatian terhadap banyak perkara berkaitan permasalahan global. Disebabkan itu, kita terpaksa berdepan dengan masalah-masalah yang sudah menjadi semakin kompleks dan sukar untuk ditangani. Ini seharusnya menjadi ingatan kepada penggubal dasar tentang pentingnya kita menguruskan segera cabaran yang boleh mengakibatkan kesan buruk kepada generasi akan datang. Datuk Seri Ismail Sabri berucap ketika merasmikan persidangan meja bulat Asia Pasifik ke-35 menerusi rakaman video. Perdana Menteri kini berada di Turki untuk lawatan rasmi 4 hari atas jemputan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Ia merupakan lawatan sulung beliau ke Turki sejak memegang jawatan nombor 1 negara pada Ogos tahun lalu. Ketibaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di lapangan terbang antarabangsa Sabiha Gökçen ISG disambut Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, Duta Besar Malaysia ke Turki Sazali Mustafa Kamal serta Wakil Gubernur Istanbul Halil Afsar. Sebaik tiba, beliau dibawa melawat lapangan terbang ISG yang dikendalikan sepenuhnya Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB. Datuk Seri Ismail diiringi pegawai-pegawai kanan MAHB diketuai pengerusinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. ISG merekodkan 11 juta penumpang hingga Mei tahun ini iaitu 81% daripada tempoh sama pada 2019. Memiliki kapasiti 41 juta penumpang setahun, lapangan terbang itu merupakan pelaburan luar negara terbesar MAHB dan salah satu daripada pelaburan terbesar Malaysia di Turki setakat ini. ISG menyumbang 25% kepada hasil pendapatan MAHB. ISG menjadi pintu masuk ke Istanbul yang merupakan bandar ketiga paling banyak dilawati di Eropah dengan 14.7 juta pelancong pada 2019. Selesai lawatan di lapangan terbang antarabangsa Sabiha Gökçen, Perdana Menteri meluangkan masa bersama keluarga Malaysia di Istanbul pada satu majlis makan tengah hari. Majlis dihadiri lebih 200 warga Malaysia yang menetap di sana. Secara keseluruhan, terdapat lebih 550 rakyat Malaysia di seluruh republik itu dengan 200 daripadanya merupakan pelajar universiti. Malaysia dan Turki bakal memperkukuh kerjasama industri aeroangkasa, pertahanan dan ekonomi apabila Perdana Menteri dan Presiden Recep Tayyip Erdogan bertemu buat julung kalinya di Ankara Khamis ini. Pertemuan kedua-dua pemimpin bakal membuka peluang kepada Kuala Lumpur Ankara untuk meneliti perkembangan pelaksanaan deklarasi bersama mengenai rangka kerja kerjasama strategik yang dimeterai pada tahun 2014. Menyusut nilai berbanding dolar Amerika namun ringgit masih mempamerkan prestasi yang lebih baik berbanding mata wang utama lain dalam tempoh 5 bulan pertama 2022. Dalam pada itu, inflasi Malaysia pada kadar 2.8% masih di tahap rendah berbanding negara-negara lain. Sebagai contoh, kadar inflasi rasmi Turki meningkat kepada hampir 80% bulan lepas, tertinggi dalam 24 tahun. Hani Muhili melaporkan dari Istanbul. Menurut agensi perangkaan Turki, pertumbuhan harga tahunan meningkat daripada 73.5% pada Mei kepada 78.6% pada Jun. Mata wang Turki kehilangan separuh nilainya berbanding dolar dalam tempoh 12 bulan lalu yang mendorong kenaikan harga barang import.
Pakar ekonomi memberi amaran menaikkan gaji sebahagian besar penduduk adalah langkah inflasi yang harus disertai dengan kenaikan faedah atau cara lain untuk menghadkan perbelanjaan. Namun Presiden Recep Tayyip Erdogan menolak langkah ekonomi konvensional dan menegaskan kadar faedah yang tinggi menyebabkan harga meningkat. Data rasmi menunjukkan lebih 40% rakyat Turki memperoleh gaji minimum pada awal tahun ini. Namun memandangkan ini adalah masalah global dan seluruh dunia terkesan akibat COVID-19, rakyat Turki tetap optimis dengan segala langkah kerajaan mereka untuk memulihkan ekonomi. Dalam perkembangan lain, pada awal Jun tahun ini, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengumumkan Turki dikenali sebagai Turkiye selepas ia memberi lampu hijau kepada permintaan rasmi yang dikemukakan Ankara. Ejaan alternatif itu menggambarkan budaya, tamadun dan nilai republik ini selaras dengan apa yang sering disebut penduduk Ankara. Pertukaran nama itu dibuat sebagai usaha untuk mengelakkan salah faham dengan beberapa maksud termasuk istilah selanga di sini. Susulan itu, sebahagian badan antarabangsa diminta berbuat perkara sama untuk memastikan pertukaran nama tersebut seiring kempen penjenamaan semula yang dilancarkan Presiden Erdogan tahun lalu. Hani Muhili, Istanbul, RTM. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC) berhasrat menarik pelaburan bernilai RM5 bilion daripada firma terkemuka Korea Selatan. Pelaburan terarah kepada firma yang terlibat dalam sektor petrokimia, bahan kimia khusus dan termaju yang turut membabitkan potensi pembinaan kilang baharu di Terengganu. Sebagai usaha menarik pelaburan berkenaan, ECERDC bersama Kerajaan Negeri Terengganu dan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) mengadakan misi pelaburan ke Korea Selatan dari 25 Jun hingga 2 Julai lalu. Delegasi turut mengadakan pertemuan bersama wakil subsektor berpotensi lain yang menunjukkan minat melabur dalam bidang bioteknologi, tenaga boleh diperbaharui dan perkhidmatan ICT. Korea Selatan merupakan antara rakan dagang terbesar Malaysia dengan nilai perdagangan berjumlah RM79.78 bilion pada 2020. Skim insurans dan takaful agromakanan bagi memberi perlindungan kepada petani yang terjejas tanaman akibat bencana alam dan penyakit kini fasa terakhir untuk dimuktamadkan. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, skim itu sedang diperinci Agrobank, Kementerian Kewangan dan Bank Negara. Skim insurans itu merupakan satu cabang yang perlu bagi menjamin sekuriti makanan negara. Pihak Agrobank yang dipertanggungjawabkan untuk menerajui aspirasi untuk mewujudkan crop insurance ini sedang membuat yang terbaik untuk mempercepatkan pelaksanaan skim insurans pertanian tanaman bagi negara kita. I think we plan to have it as soon as possible.
dan dalam proses akhir saya difahamkan. Ia melibatkan berbagai agensi, MOF, Bank Negara, it's not us alone, bukan kementerian saya, melibatkan kementerian yang lain. So ada syarat-syarat yang ketat untuk memastikan bahawa skim ini adalah satu skim yang akan memberi manfaat kepada pemain industri. Koperasi yang terlibat dalam aktiviti agromakanan akan diberi keutamaan untuk mendapatkan pinjaman daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar berkata, usaha ini bagi mengembangkan pelibatan mereka dalam sektor berkenaan. Dia nak tambah lagi. Hari ini kita berikan keutamaan sebab kebanyakan koperasi ini yang sedang berjalan aktiviti agromakanan, waktu mereka nak membuat pinjaman yang pertama dulu, bagi contoh, dulu dia nak buat 10 kebun ayam. Pada masa itu, dia terpaksa buat pinjaman. Masa buat pinjaman, mungkin dia kena letak kolateral tanah. Dah tak ada tanah dah, nak letak ke bank. Jadi, dia nak tambah lagi 5 kebun ayam, bagi contoh. Jadi, kalau dia pergi ke bank, kena minta kolateral lagi. Jadi mana mereka ada kolateral dah. Jadi sebab itu kalau bawah koperasi, kita akan lihat bahawa kita based on the projek yang sedang berjalan. Jadi mungkin kita dah tak perlu lagi lah letak kolateral. Tan Sri Noh memberitahu media pada Majlis Apresiasi KUSKOP 2022 di Putrajaya. Beliau turut memaklumkan koperasi yang berminat mendapatkan pinjaman ini tidak akan melalui proses yang rumit. Proton mensasarkan kapasiti tahunan bagi pengeluaran enjin 1.5 liter TGDI akan mencecah 180,000 unit dalam tempoh 2 hingga 3 tahun lagi. Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Proton, Roslan Abdullah, enjin tersebut dihasilkan di kilang pemasangan baharu berteknologi tinggi di Tanjung Malim, Perak. Sejak beroperasi April lalu, kemudahan pemasangan telah menghasilkan lebih 2,000 enjin untuk model terkini X70. Barisan pemasangan melibatkan kawasan seluas 18,000 meter persegi itu akan turut menghasilkan enjin bagi model lain pada masa akan datang selain mengekspornya ke pasaran luar. Sasaran kita, enjin ni bukan setakat untuk Malaysia sajalah, untuk pasaran eksport. Buat masa sekarang pun kita memacu juga pasaran eksport kepada macam contoh Pakistan dan ada juga yang kepada kita tengok pada pasaran di Kenya contohnya, di South Africa. Ini adalah negara-negara yang kita fokus buat masa dan ada lagi negara-negara lain yang kita masih lagi dalam peringkat perbincangan. Beliau berkata demikian dalam sesi lawatan ke kilang berkenaan di Tanjung Malim, Perak. Sementara itu katanya pengeluar kereta nasional itu komited menyelesaikan tunggakan tempahan kenderaan dalam tempoh 5 hingga 6 bulan akan datang. Bertemu kembali. Pengurusan haji yang sistematik di bawah kendalian tabung haji TH wajar dijadikan model oleh negara lain. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Al-Rabiah berkata pihaknya bersedia bekerjasama dengan Malaysia bagi memastikan perjalanan haji jemaah seluruh dunia dapat dilaksanakan dengan sempurna. Urus takbir yang baik dan latihan awal yang dilaksanakan TH memberikan nilai tambah serta kesan positif dari segi kesempurnaan melaksanakan ibadah haji.
That they do Hajj in a proper way, and usually they are safe, and especially making Hajj is not easy. It's hot, it's dry, and with the ihram it's not easy to move around. So the proper training also help to make sure that they know what to do in Hajj, where to move, where to go. This is definitely a good example to be followed. Thank you. Beliau berkata demikian selepas mengadakan pertemuan bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad pada Simposium Perdana Haji di Mekah. Daripada sebelum Ramadan kami datang di seminar haji di Jeddah pun juga disebut secara terbuka di program yang lebih besar daripada sini, dan juga mereka lepas itu datang berjumpa dengan wakil-wakil pada kita untuk mereka nak menjalinkan hubungan dan nak belajar macam mana pengurusan tamu haji yang agak dinamik sebenarnya. Dalam simposium tersebut, Datuk Idris berkongsi tentang peranan TH sejak 50 tahun lalu dan model pengurusan agensi itu. Pemain badminton dan bola sepak negara kita buka langkah kanan hari ini. Kabarnya pemain muda negara tidak menghadapi masalah untuk melepasi pusingan kelayakan. Untuk laporan penuh, Syai, teruskan. Terima kasih. Kejohanan badminton Malaysia Masters bermula. Piala AFF bawah 19, Malaysia mula langkah kanan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam. Untuk edisi sukan malam ini kita mulakan dengan perkembangan kejohanan badminton Malaysia Masters 2022. 4 wakil perseorangan lelaki negara melepasi pusingan kelayakan dalam aksi di Axiata Arena siang tadi. Eng Ziong, Leong Jun Hao dan Sung Ju Van bakal meneruskan aksi di pusingan utama esok. Pemain muda negara Eng Ziong tidak berdepan masalah untuk lolos selepas mudah menundukkan pemain Korea Lee Dong Kyun 21-8, 21-12 di pusingan kelayakan terakhir dalam tempoh 36 minit. Ziong yang kini menghuni ranking ke-48 dunia tenang menguasai kedua-dua set dengan tidak banyak membuat kesilapan mudah. Saya rasa hari ini saya perform much better. So saya harap esok pun boleh perform macam ni. Saya tak fikir menang kalah, saya cuma mau keluar game saya saja. Dah. Ziong bakal bertemu pemain Kanada Brian Young di pusingan pertama esok. Berbeza pula buat Leong Jun Hao dan Sun Ju Van yang dipaksa bekerja keras dalam aksi 3 set sebelum menumbangkan lawan masing-masing. Jun Hao menang 5-21, 21-17, 21-13 ke atas wakil China Wang Hongyang untuk bertemu pemain Thailand Kantapon Wang Charoen esok. Manakala Ju Van akan berdepan wakil China Li Shifeng selepas berjaya mengatasi Victor Svensson dari Denmark dengan keputusan 21-9, 16-21, 21-10. Kejohanan bola sepak Piala AFF 2022 bawah 19 tahun. Skuad muda lelaki negara membuka tirai kejuaraan dengan positif apabila menewaskan Kemboja 2-1 petang tadi. Beraksi di Stadium Madya Jakarta, skuad bimbingan Hassan Zazali Waras mendahului seawal minit ke-13 menerusi jaringan penyerang lincah Najmuddin Akmal Kamal Akmal. Enggan berasa selesa, mereka terus menggandakan asakan dan berjaya meraih gol kedua hasil jaringan Haikal Hakimi Hairi pada minit ke-30. Di babak kedua, Malaysia gagal mengekalkan momentum dan Kemboja berjaya merapatkan jurang pada minit ke-56 menerusi jaringan Kanvibol David. Kemenangan itu meletakkan skuad negara di tangga kedua kumpulan B berkongsi 3 mata bersama pendahulu Laos, manakala Kemboja di kedudukan ketiga. Malaysia akan meneruskan saingan kumpulan berdepan Singapura Khamis ini, diikuti Timor Leste pada 9 Julai dan Laos pada 11 Julai.
Kita beralih ke kejohanan Piala AFF Wanita 2022. Ketua Jurulatih Skuad Wanita Negara, Jacob Joseph, mahu memastikan 3 mata penuh menjadi milik Malaysia apabila turun berdepan Indonesia di Manila malam esok. We must get a point. These two teams, Singapore and Indonesia, at least we must get a point. Other game with Thailand or Australia and Philippines, they already qualified for the World Cup and their player is very good. And then we know already that we will play more defensive. I mean, this chance with Indonesia, I hope our Malaysia team will get at least 3 points. Menurutnya pada perlawanan menentang Singapura semalam yang berkesudahan seri 0-0, barisan pemainnya kelihatan agak panik dan gagal bermain sebagai satu pasukan. Justru Jacob berharap bagi saingan malam esok anak buahnya dapat menampilkan rentak permainan yang lebih rapi dengan tenang. For me, kalah menang is the second. China, diorang play 100%. Dan as a team. Okay, not individual. Macam yesterday we play dengan Singapore, kebanyakan player saya try to main individual. Itu kita gagal. Harap dengan Indonesia kita main as a team. Lion Tigres akan turun bertemu Indonesia pada Rabu, manakala Singapura pula akan bertemu pasukan tuan rumah Filipina dengan masing-masing ingin mencari 3 mata pertama dalam kejohanan ini. Kita beralih ke perkembangan sukan hoki. Konfederasi Hoki Malaysia KHM buat julung kalinya bakal menganjurkan kejohanan hoki veteran selepas mendapat kerjasama daripada Selangor Royal Club RCS. Kejohanan Hoki Veteran RCS 2022 bakal membabitkan pasukan-pasukan dalam negara dan juga kelab hoki dari luar negara. Menurut Presiden Konfederasi Hoki Malaysia MHC, Datuk Seri Subhan Kamal, kejohanan tersebut sudah pun diwar-warkan kepada komuniti hoki dunia dengan jangkaan kelab hoki dari Australia, Indonesia dan Singapura akan mengambil bahagian. Format pertandingan masih dalam perbincangan dan dijangka akan melibatkan pemain berusia 40 hingga 50 tahun. Harapan saya juga adalah supaya tournament ini akan dapat dianjurkan tahunan. Saya pun telah membuat satu susulan kepada pihak FIH di mana kita akan maklum pada FIH kalau sekiranya pihak FIH, which is the governing body of hockey, boleh memberi satu sanction ataupun satu pengiktirafan kepada tournament ini, di mana kita berharap sangat agar tournament ini akan dapat diselitkan tahunan dalam kalender mereka. Sebelum ini, Selangor Royal Club pernah menganjurkan kejohanan hoki veteran yang mendapat penyertaan sebanyak 8 buah pasukan. Namun dengan kerjasama KHM, ia diharap mampu mendapatkan penyertaan lebih 20 pasukan. Hoki tersebut bakal membuka tirai pada 18 hingga 20 Julai ini di Padang Hoki Mont Kiara, Kuala Lumpur. Jangan sia-siakan aksi di laman sendiri. Itu harapan Ketua Jurulatih Terengganu FC, TFC, Muhammad Nafuzi Zain menjelang pertemuan pusingan kedua Piala FA menentang Kedah Darul Aman ke DAFC malam esok. Menurut Nafuzi, walaupun bermain di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin bukan jaminan untuk menang, namun beliau tetap mengharapkan keajaiban. Katanya, sokongan penyokong bola sepak negeri amat diperlukan bagi menghadapi perlawanan peringkat kalah mati. Mengenai kesebelasan utama yang akan membarisi skuad penyu malam esok, beliau masih menilai tahap kecergasan pemain yang masih keletihan akibat jadual perlawanan yang padat. Tambah Nafuzi, beliau mungkin terpaksa mengetepikan penjaga gol Rahadia Zlira Halim dan pertahanan kanan Azam Azmi Murad kerana kecederaan. Dalam masa sama, pengendali itu mahu pemainnya yang akan diturunkan supaya kekal fokus dan mengelak kesilapan kecil yang boleh menyebabkan mereka dihukum dengan kekalahan. Pasukan yang menang bakal bertemu Kuching City FC di peringkat suku akhir. Saudara, paparan itu mengakhiri edisi Sukan 5 Julai 2022. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.
Hazel, ini satu detik yang mencemaskan di mana jet pejuang tentera pintas pesawat bawa orang awam. Situasi yang membimbangkan ini kita saksikan dalam segmen Hashtag. Penumpang dalam pesawat awam dari Gatwick ke Menorca itu terpinga-pinga selepas jet pejuang Spanyol itu memberikan isyarat kepada juruterbang supaya mengikutnya. Pesawat itu kemudiannya mendarat di Pulau Menorca dan ditahan selama 4 jam untuk tujuan pemeriksaan keselamatan. Didakwa ada ancaman bom palsu namun tidak dapat disahkan pihak berkuasa. Seekor ular berkepala 2 ditemui di Afrika Selatan. Penyelamat ular Nick Evans berkongsi foto ular berkenaan di laman Facebook miliknya. Reptilia itu ditemui merayap di taman oleh seorang penduduk. Haiwan unik itu adalah spesies tidak berbahaya yang hanya makan telur burung dan lazimnya tidak hidup lama. Dan ini pula kisah seorang lelaki Britain berusia 52 tahun yang berjalan kaki dari England ke Mekah untuk menunaikan haji. Adam Muhammad tiba di Mekah selepas menamatkan kira-kira 11 bulan perjalanan. Kehadiran warga Britain yang berasal dari Kurdistan itu disambut gembira orang ramai yang berada di Masjid Aisyah. Adam melalui 9 buah negara sebelum berjaya sampai ke kota suci umat Islam itu. Ya, rupanya 11 bulan diambil dari England ke Mekah. Kalau dari Kuala Lumpur ke Mekah tak tahulah berapa lama. Mungkin lebih setahun. Boleh cuba. InsyaAllah. Baiklah, kalau lelaki berusia 52 tahun boleh, apa salah yang lebih muda kan? Ya. Nampaknya paparan hashtag itu menutup berita perdana edisi 5 Julai 2022. Dan program inklusif menyusul selepas ini. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.